mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis yang amat saya hormati, Ketua Pengarah Jabatan Ukur Datuk Nordin, seterusnya barisan kepimpinan Jabatan Ukur, tak lupa kepada wakil daripada Istun di sini, para peserta yang saya kasihi, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita lafazkan syukur alhamdulillah kerana kita dapat berkursus pada malam ni. Berapa hari saya tak tahu. Berapa hari sini kursus? 2 hari. 2 hari. Kita kalau 2 hari tu kira hebat lah tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama sekali saya cuba nak gambarkan betapa kita adalah insan yang terpilih. Nombor satu sekali, kita dapat kerja, dan kerja kita yang ada depan saya banyaknya otai-otai, sudah profesional, sudah ke depan lama banyak. Sedangkan kita tengok cabaran mutakhir sekarang ni, nak cari kerja memang payah. Generasi anak kita yang baru grad nak dapat kerja ni mencabar sangat. Kita tak dengar statistik berkenaan dengan berapa jumlah mereka yang tak dapat kerja selepas keluar daripada grad, daripada universiti. Kenapa? Kerana mungkin sukar untuk kita kena pasti sebab banyak sangat kot, ataupun tak ada langsung. Yang pentingnya yang kita tahunya memang banyak. Justru syukur atas nikmat yang Allah bagi kepada kita kerja ni adalah satu hal yang terpenting. Dan bila kita faham tentang kerja ni, saya tengok kita cuba jadikan kerja kita ni sebagai satu kerja yang bukan sekadar amanah, tapi kita jadikan kerja ni sebagai tukar daripada amanah tu sebagai satu minat yang mendalam. Kalau kita minat satu perkara tu, kita tak kira. Macam orang hobi lah, hobi duduk hias motosikal dia. Motosikal dia tak mahal, dia beli mungkin 20,000 sahaja. Ada lagi hak lebih mahal 100,000, 80,000, tapi dia 20,000. Kerana itulah kemampuan. Tapi dia tukar sport rim, dia tukar dia punya exhaust dia tukar macam-macam penukaran yang dia buat. Kita nampak dia tak kira. Kadang-kadang 20,000 tu dia tambah tu aksesori tu sampai 30,000 pula. Jadi 50,000 motosikal ni. Kenapa? Kerana minat. Makanya kita juga kalau kita kerja ni, kita kena pupuk dulu minat. Minat kepada kerja tu. Jangan kita pergi kerja ni kita anggap sebagai satu beban. Kalau beban, susah kita. Kita akan jadi tak bermaya, dan kerja ni macam kena paksa kita. Ada orang tu dia akan fikir datangnya hari Jumaat, datangnya hari Isnin jadi susah hati dia. Sebab mula kerja. Yang paling dia suka ialah hari Jumaat selepas main Jumaat. Sebab tu boleh cuti 2 hari pula. Dia akan rasa macam tu. Perasaan-perasaan macam ni maknanya dia tak rasa minat. Kita nak baiti jannati, rumahku syurgaku. Kita juga nak idarati jannati, tempat kerjaku sebagai syurgaku. Kita datang minat, kita datang seronok, kita kerja, maka pada masa itu barulah kita rasa berbaloi, barulah kita rasa puas hati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kerja ni kalau kita tengok, perkara yang paling penting bukan kita menempatkan mata rantai sebagai satu jawatan yang mana kalau tak ada kita akan diganti sekadar tu. Bukan. Kita kena cuba jadikan kerja yang kita diamanahkan itu, kita tunjuk keluar biasaan. Kita tunjuk be professional. Kita akan faham dan kita boleh jauh ke depan. Tapi kalau kita duk takut lama, duk tahap lama, kita tak ke mana-mana pun tuan-tuan. Inilah cabaran yang paling besar. Saya ingat seorang berkata,
kalau kita tengok orang luar biasa, sebenarnya dia orang biasa, tetapi dia jadi luar biasa kerana kerjanya luar biasa, hasilnya luar biasa. Tapi kalau kerja biasa, dia akan jadi biasa-biasalah, relax berada. Jadi gitu. Jadi macam itu tak kena. Ini sedikit pengalaman. Saya percaya Datuk Timbalang, sahabat-sahabat jauh lebih hebat pada saya, sebab saya ni baru sangat masuk kerajaan ni. Maksudnya khidmat secara resmi pejabat mufti baru 5 tahun, 4 ke 5 tahun. USIM kadar 2-3 tahun. Tempat lain tu. Tapi sistem kita tengok. Apa yang saya tengok ialah, sebagai contoh, saya bertemu dengan Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir selepas dia jadi Perdana Menteri. Satu pengalaman yang saya rasa seronok juga bila tengok, sebab kita ni bila peringkat atasan di bawah Jabatan Perdana Menteri, kita meeting hampir setiap hari, setiap minggu. Sekali seminggu ada di Jabatan Perdana Menteri. Biasanya hari Rabu ke 4 petang. Itu biasalah bincang. Saya belajar banyak benda daripada orang yang saya anggap sebagai otai. Tuan-tuan tahu, bila Putin tanya orang Malaysia dan dia sifatkan pemimpin-pemimpin Malaysia, bila sebut saja Tun Dr. Mahathir, dia kata ini adalah the greatest, pemimpin yang besar, amat besar. Bahawa dia tak kata pemimpin yang baik, pemimpin yang okey, pemimpin yang ni, tak. Dia letak, dia ni orang ni rajin sangat, tuan-tuan. Kalau dia datang meeting syak biasanya masa. Kemudian kalau meeting tu cepat. Sebab itu saya lepas ada tu saya selalu meeting cepat, malas nak meeting lama-lama. Tak, cepat ni. Dia meeting sekejap, 30 isu, 40 isu, baca je. Baca, buka saya, sila jawab. Sudah. 4.30, 4.50 siap lah. Jarang pergi pukul 8.30 malam, tak ada pun. Tulis dasar dia buat tu, isu-isu yang dibangkitkan. Di situ saya belajar satu benda. Saya bercakap dengan dia. Kadang-kadang tu saya pergi kat dia, saya bercakap, saya kata, Tung tak cuti ke hari Sabtu, hari Ahad? Dia kata kerja saya banyak, macam mana saya nak cuti? Rajin dia baca, rajin dia mengaji, rajin dia mengkaji, duk baca je. Dan saya bertemu secara peribadi dengan dia, saya tengok, cakap, saya bentangkan apa yang saya nak bentang, saya dengar apa keluhan dia, kemudian apa yang saya boleh jawab, saya jawab, supaya dia faham apa maksud yang kita lakukan ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, persoalan yang saya nak nyatakan di sini adalah, bila kita tengok mereka bersemangat, tiba-tiba kita duk main gear 2 saja. Jadi kereta pun bobok kalau main gear 2. Yalah sekarang ni tak main gear dah, main automatik je. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang kita boleh jauh ke depan, tapi dengan sebab cara kita, rentak kita masih lagi lama, kita tak ke depan dan kita tak ada maju, bahkan kita terhad dan terbatas kemampuan kebolehan kita ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya poinkan kepada 5 poin pada malam ni untuk kita tengok bagaimana bila kita kerja nak jadi orang yang hebat. Pertama sekali, ramai di kalangan kita masuk kerja tapi tak tahu tugas dia apa benda, dan dia tidak faham matlamat yang hendak dicapai. Makanya terhasillah kerja dia amat sedikit dan tidak menunjukkan ke arah baik. Dia tak tahu apa yang patut dia buat. Orang tanya, Syekh, entah kerja apa, kerja ni, kat mana ni, dah jadi gitu je lah. Orang suruh, saya buat. Orang minta, saya buat. Saya yang menjalankan amanah.
Sekadar tu je. Dia tak tahu matlamat, hala tuju, objektif, visi, misi. Yang tu kita ambil letak depan kita, sabar tak lagi, tercapai tak lagi. Biar kita jelas, kejelasan matlamat. Bini kita cakap dengan kita, bang, esok hari Jumaat, hari Ahad, jom kita pergi pasar tani. Kita tanya, pergi buat apa pasar tani? Dia jawab, biasa lah, relax lah, tak ada apa-apa, kita nak pergi saja-saja je ni. Kita nak pergi saja-saja je. Apa kita kata bila kita kata nak pergi saja-saja? Kita kata tak ada apa, kita tak nak. Kawan-kawan kita tahu, pertama bila sebut pergi pasar, bahasanya nak beli. Nak beli apa? Dia kata nak beli anak kura untuk anak kita. Okay. Anak penyu ada orang jual. Nak beli ganipi. Ganipi. Nak beli, lama dah nak makan ikan masin. Nak beli apa? Maknanya ada asas apa yang kita nak tu. Maknanya jelas, faham. Tapi kita tak tahu macam mana. Tuan-tuan, kalau saya pergi dekat Datuk, saya melalui EPA, saya telefon Datuk. Tok, melalui EPA Datuk lah. Mufti wilayah Persatuan nak pergi ziarah. Nombor satu sekali terpeta dalam kepala Datuk, Mufti ni nak bagi buat apa? Dokkan nak baca doa kat aku. Dia akan tertanya saya. Sebab dia kata okey lah, boleh lah pada hari Senin pukul 10 pagi. Saya bersapa, saya pun duduk minum air. Tok apa khabar ni? Pada pandangan dia, dia akan cakap dalam hati dia, Mufti ni nak apa tak tahu. Nak suruh ukur tanah dia ke? Tak, mesti ada sesuatu. Kita biar jelas lah, Syekh, apa benda nak? Kalau kita jawab, saya nak diam. Oh, okey, yang ni gini tu, yang ni jelas, faham. Faham pun tak ada, orang pun boleh tahu. Doktor ni boleh tahu. Kerja pun macam tu. Kejelasan penting. Jangan tak jelas, tak tahu kalau ada tak tahu. Saya nak pecah 3 bulan, tapi saya tak tahu apa benda, saya kerja tak tahu. Susah. Jadi ikut je. No, itu cerita lama. Cerita baru biar jelas. Nombor 2, tuan-tuan, maknanya kejelasan matlamat kita kerja. Nombor 2, kita ni, saya cakap atas nama orang Islam, kerja yang jelas itu biar ada kerana yang menyebabkan kita dapat pahala. Mak mari kerja, bakar mari kerja, tapi boleh jadi pahala mak ni jauh lebih besar, pahala bakar ni kecil je. Seorang profesor, dia datang ke dalam satu majlis, ke majlis, kemudian ada lawatan di syarikat NASA ke apa ke, dia masuk. Dia tengok ada operator maraheng bawahang ni, operator biasa ni kerja, dan dia kenal ada orang Islam seorang ni. Dia tanya, awak mari kerja sini untuk apa? Orang ni pun jawab, tuan, inilah sahaja yang saya mampu kerja. Lepas tu saya ada anak, saya ada bini, saya kena tanggung nak beri nafkah kat dia, beri makan kat dia. Saya tanggungjawab untuk anak isteri saya. Bos ni jawab apa? Profesor ataupun yang melawat ni tepuk bahu dia. Bagus. Anda orang yang berintegriti, bertanggungjawab, orang yang bagus. Pantutan ya. Kemudian pergi lagi, jalan. Akhirnya temu hak besar, orang yang sama setara dengan orang tadi. Nampak macam orang Islam juga. Tepuk tanya, apa pasal kerja sini? Dengar tuan-tuan, orang yang kedua ni jawab apa? Orang kedua ni jawab, tuan, inilah sahaja kadar kemampuan yang ada pada saya, yang saya mampu untuk saya buat kerja, untuk saya sumbangkan kepada ummah dan kepada agama saya. Tuan-tuan tengok, grade gaji sama,
jawatan lebih kurang sama, tapi jawapan yang pertama untuk dia, keluarga dia, baguslah bertanggungjawab. Tapi yang kedua bukan isu tanggungjawab untuk keluarga dia dan anak isteri dia, tapi dia nampak juga tanggungjawab kepada ummah. Kan besar dari situ. Kita kena jadi macam tu. Kenapa Nabi kata pada sahabat, Nabi kata sedekahlah kamu. Sahabat kata, macam mana saya nak sedekah? Saya tak ada duit. Saya tak ada duit, saya tak ada harta gini. Nabi kata apa? Kerjalah kamu, hasilnya kamu sedekah. Apa mana? Bukan untuk kita makan saja, bukan untuk kita tanggung keluarga saja, tapi kerana nak sedekah yang dianggap sebagai sunat itu, tapi Nabi suruh kerja. Sudah barang tentu kalau dia dapat duit, dia gunakan untuk manfaat keluarga dia, untuk semua sekali. Tapi ertinya bila Nabi suruh macam tu, matlamatnya jauh lebih besar daripada itu. Bukan untuk kita, tapi untuk ummah. Ini poin yang penting. Kalau kita boleh buat macam tu, insya-Allah, yakni kita faham erti kerja kita, biar macam tu. Poin yang ketiga, tuan-tuan, dalam masa kita bekerja, pernah tak kita fikir sumbangan yang kita lakukan itu berapa banyak? Sumbangan yang kita lakukan itu berapa banyak? Contohnya kita pergi pukul 8 pagi, kita balik pukul 5 petang. Benar ke daripada 8 ke 5 itu kita boleh merungkai 100%? Atau 90% saja? Kalau sekadar 10% saja, kata orang sekadar memanaskan kursi. Macam mana kita sekarang ni, zaman era globalisasi ataupun dikenali sebagai al-aulamah, zaman terciptanya WhatsApp, IG dan seumpamanya, maklumat di ujung jari. Masa kita develop tempat di wilayah pejabat mufti wilayah Persekutuan develop tentang isu IG ni, sebab nak saya buat ilmu cepat dengan internetnya, dengan laman webnya, dengan Facebooknya, dengan Twitternya. Tapi manfaat besar untuk ummah. Sebagai contoh, laman web kita 4 tahun lepas dulu, 4 tahun setengah lepas, kita punya pengunjungnya 25,000 orang. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. Tapi kita buat rebranding semula. Kita cuba buat sekarang ni sebagai V4, vision yang keempat. Kita bina, kita hubung dengan mampu bini. Sekarang laman web kita sudah mencecah 10 juta orang. Naik mendadak. Rojokan isu apa kita bahaskan satu persatu. Bukan sekadar boleh tak boleh tak, kita datangkan referen, kita datangkan hujah, kita datangkan tarjih, kita tengok wajah istidlal, kita tengok fahmun nusus, kita tengok satu persatu. Alhamdulillah, kadang-kadang hari Sabtu, hari Ahad pun kita keluar, kita tak kira, kita jawab. Dan setakat ni kita telah jawab mungkin 3,000 soalan dah. Ertinya akan datang tu pakai ulangnya. Hak mana ada dah bahas, hak mana ada dah bahas. Isu-isu banyak kita bahas dah. Tapi kerja ni tak boleh one man show, kita kena kerja ramai-ramai. Maknanya sumbangan tu kita kena tengok berapa banyak kita buat. Dalam masa sehari kita kerja berapa banyak. Kita nak meningkatkan produktiviti. Kita nak meningkatkan skill kefahaman ke ni. Banyak tak? Satu kalimah namanya kerja tertangguh. Kalau orang bijak, orang kata, bos, bila nak ni, submit ni, nak ni. Bos yang bijak kata, semalam. Dia baru tanya bila, kawan ni kata semalam lah. Tuan-tuan perasan tak? K-nya bertangguh, K-nya tak berperancangan, menyebabkan kadang-kadang banyak benda kita terganggu. Kita terganggu.
Yang kita nak ke depan, kita tak jadi depan. Sebab apa? Sebab istilah lambat, istilah tak selesai, istilah macam ni selalu kita dengar. Ini tidak profesional dalam kerja. Tak profesional dalam kerja. Kita bina satu kerja yang baru, satu semangat yang baru, hala tuju yang baru, nawaitu yang baru, target yang baru, cita-cita yang baru. Perkara itu bukan payah. Perkara itu mudah. Tapi nak mudah perkara tersebut, dia memerlukan kepada sejumlah kesungguhan yang kita develop macam ni. Tuan-tuan boleh buat yang tu cukup baik. Poin seterusnya, tuan-tuan, bila mana kita bekerja, kita kena ingat kerja yang kita buat ini akan dibaca oleh generasi selepas kita. Macam mana orang tu berat, orang tu lebih berahnya, orang tu tak ada apa, sama je. Tapi bila sebut, Masya Allah, hebat, hebat. Jarang kita dengar hebat. Kebanyakannya kita dengar biasa je. Kita tak nak kita hanya sebagai mata rantai, tapi kita nak ke depan. Saya suka tengok orang yang hebat-hebat, tuan-tuan. Bila saya perhati cara dia ni berbeza, tuan-tuan. Perhati, kita cuba nak tengok macam mana. Macam tadi saya diminta rasmi di UN sama dengan profesor Dr. MC di UN tentang Maisa. Musuh saya tokoh-tokoh ulama muda ada masa tu, Dr. Daud Bakar, Prof Musa, NC Yusin, Prof Datuk Zulkifli Yusof, pengarah akademi. Adalah beberapa otai-otai yang kira hebat lah. Bila kita tengok kesungguhan mereka, kita juga perlu buat. Bahkan kita kena lebih daripada itu. Dan perkara ni tak mustahil. Nak tunjuk semangat ni, tuan-tuan. Ada seorang saya ceramah satu ketika, tuan-tuan. Ni budaya. Bila kita sudah jadi budaya cepat, budaya laju, budaya kemah kerja, budaya hebat, budaya ni kalau kita dapat budaya dalam tim kerja kita akan seronok. Orang ni lakar kejayaan, orang ni lakar. Tak lama, 5 tahun, 4 tahun kita pungut hasil. Macam baru ni lah, saya Pejabat Mufti nak bertanding berkenaan dengan klinik hukum di wilayah Persekutuan. Kita pergi masjid pada hari Jumaat, sejam sebelum Jumaat dan sejam selepas Jumaat kita ada duduk tepi tu, orang akan tanya hukum. Jadi orang petang kat saya sebab nak masuk pertandingan Jabatan Perdana Menteri. Petang, staf, saya tengok, saya tahu siapa nak kritik tu, cuba kritik tu. Kita sebelum orang condemn, kita condemn diri kita sendiri. Saya pun condemn. Pertama sekali gambar kaku, cerita lama ayah kata Syekh, kita kena buat bombastik, biar carta macam carta pai, jangan macam budak koloh tulis. Okey, hal ni kena masuk suara latar, hal ni buat begini, hal ni buat begini, baiki. Hari kejadian 2 hari lepas, 3 hari lepas, sebelum petang saya datang pejabat, tolong petang depan hamba sekali. Petang 100% lari daripada apa yang berlaku. Comel sangat, bukan teruk sangat, comel. Jadi pergi petang ni, sebab ni petang dia ni saya tak pergilah, saya dah baca doa, tak menang kata. Kita pergi bertanding bukan nak bertanding, kita pergi bertanding nak menang. Soal tak menang soal kedua, tapi sekurang-kurangnya ada cita-cita. Itu saya kata matlamat pergi petang. Pengadil daripada acuh tak acuh, bila tengok staf kita bentang ni semangat. Kenapalah tak buat di tempat ni? Kenapa? Ini wilayah, kat lain bukan wilayah. Jadi kita ada hak juga. Kita ada limitasi, kita ada peraturan. Okey. Kenapa begini? Kenapa? Mana kenapa tu seronok. Lepas tu dapat buku percuma pula. Lagi seronok.
Lepas pada tu, oh, dia pun kata, kalau macam tu, saya tanya sahabat tekan petang, ada peluang menang tak? Selepas bagi buku tu nampak menang cerah, kata, insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak, kalau boleh, kita buat macam tu. Kita buat bersungguh-sungguh. Kita buat bersungguh-sungguh. Memang boleh. Cumanya kena team building. Kerjasama. Orang tak nampak. Apa kita nak orang tak nampak. Tapi bila kita bagi tahu gini-gini. Saya sebut gini-gini, sahabat tak apa nampak. Kata, buat dulu. Gini, gini, gini. Akhirnya terikut, alhamdulillah. Iaitu yang saya nak sangat. InsyaAllah pengalaman-pengalaman kita akan bukukan dan kita akan kemukakan pada khalayak, insyaAllah, yang baik-baik. Saya suka ambil orang-orang yang hebat. Macam mana cara dia memikir, kenapa dia boleh maju, kenapa dia boleh ke depan, kenapa dia boleh jauh berjaya. Tuan-tuan tengoklah siapa dia pun yang memimpin, yang hebat-hebat ni, otai-otai. Contohnya, siapa dia kena coach bola. Jangan main Malaysia, main dunia. Kalau Malaysia tu nak main Pep Gola, kena. Dia pasukan apa sekarang? Manchester City. Okey, dia pernah ni. Dia ni tuan-tuan, kalau nak temu ramah, ni sahabat kita ceritalah. Kalau nak temu ramah dia, orang letak apa? Mic semua. Sebelum dia masuk buat press conference nak berlawan kan, biasalah kelak-kelak besar, kelak-kelak yang mahal ni. Tuan-tuan, yang pertama sekali dia pergi betul dulu mic ni. Maknanya ni orang yang teliti. Sabit dia boleh menang bola pun. Dia atur tu. Cara tu. Orang yang macam ni, tengok cara dia. Dan orang yang seperti ni biasanya jenis orang pemerhati. Dia tengok Jack Ma. Tuan-tuan kenal nama Jack Ma. Jack Ma ni nama sebenarnya Mayung. Orang putih dia panggil Jack sebab nak payah nak panggil mayung-mayung, panggil Jack Ma. Jack Ma ni asalnya jadi guiders kepada turis tu, dia guider lah. Tukang, jadi dia boleh influence bahasa Inggeris dia lacak, jadi dia pandai. Jack Ma kata, aku selalu perhati orang-orang yang hebat di sini. Contohnya aku nega, aku tengok tokoh-tokoh konglomerat yang hebat-hebat. Kami di China biasanya ni boleh berhenti lalu ke straight? Straight dah. 2 jam lagi boleh? Mesti tak boleh. Kalau kata boleh, maknanya tak boleh. Okey. InsyaAllah 8.30 saya berhenti ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Jack Ma, dia kata orang Cina semangat berjogging, bersenang, bertai chi dan seumpamanya. Mereka pergi awal pagi pergi. Ramai di padang, ramai dari rakyat dia pun ramai. Tapi dia tengok, dia kata, aku dapati orang-orang elitis, kaya-kaya ni, dia tak pergi macam tu. Selepas orang tu nak balik, baru dia pergi. Kebanyakan macam tu. Dia mikir, kenapa gitu? Rupa-rupanya, orang-orang yang hebat ni, dia suka privacy. Di situ ada beza dah. Dia suka keadaan dia itu terbeza daripada yang lain. Dia belajar, dia tengok. Ni cara orang-orang yang hebat dan berjaya. Dia tengok
Dia boleh menukarkan daripada syarikat, daripada jabatan dia ataupun daripada syarikat dia. Yang kalau kita sebut Alibaba ni ada dua. Alibaba Malaysia maknanya syarikat di Alibabakan. Orang kata berat. Surat SPRM pergi cek. Ni apa benda ni syarikat. Tapi Alibaba dia yang dia beli syarikat daripada Kanada tu, dia bina menjadi antara syarikat terbaik dunia. Dia boleh pintas syarikat yang hebat daripada barat berlawang hampir setengah jam sekali dalam TV dan juga dalam internet. Akhirnya daripada pasaran Cina, syarikat Eropah mengambil 80%, hanya dalam masa 2 tahun sahaja dia boleh kalahkan dan dia boleh ambil 80% tukar, dan akhirnya dia menguasai semuanya. Tuan-tuan tengok kenapa dia boleh buat. Inilah kemudian poin yang penting, namanya team building. Tuan-tuan, kita tak cakap buat seorang tak boleh. Kita kena pakai team. Kita kena pakai team. Pakai seorang-seorang tak boleh. Piala Dunia dulu, bukan hak baru ni, contohnya hak dulu. Orang kata Argentina ada Messi. Saya sebut je, tengok pun tak dang kok. Memang tak dang je, tapi baca. Macam tadi pergi makan ni, temu Syed Saddiq. Buat dengan Syed Saddiq. Syed Saddiq kita punya menteri, yang berhormat menteri, seronok juga ada. Portugal ada Ronaldo, Brazil ada Neymar, tapi mereka kalah. Yang menang adalah Jerman masa tu, kerana Jerman ada tim. Jerman ada pasukan, negeri lain ada pemain seorang-seorang yang hebat sahaja. Jadi di sini nampak berbeza antara kita kerja seorang-seorang dengan kerja team building. Bina team building, tuan-tuan, kerja yang rapat, faham tanggungjawab. Sebuah kereta tak boleh jalan kalau nak skru satu tu putus pada tayar, tak berani jalan. Kalau kita nak ni berapa sen je, 50 sen je kalau dululah. Sekarang mungkin 5 riyal. Sedangkan kereta yang kita pakai tu Ferrari, Bugatti Veyron, Lamborghini. Tapi tak lagi kau, sebab nak satu tak ada. Nak tu bukan makna nama bini kita Nadirah ke Zainab ke, tak. Nak tu maknanya benda apa dia panggil? Skru lah. Tengok, ini penting dalam hidup. Team building penting. Kerja betul-betul. Sekarang ni tuan-tuan, tengok yang berjaya macam mana. Dan poin seterusnya, saya lihat tuan-tuan, orang yang berjaya adalah orang yang amanah. Bina amanah. Corruption adalah musibah yang paling besar. Jatuh bangunnya negara apabila corruption lebih. Keciciran, setiap kali belanjawan dibentangkan, bukan kalau 1% sahaja, berbilion dah. Sebab belanjawan kita biasanya 280 juta, 280 bilion, begitulah lebih kurang. Kalau 1% saja, kalau 20% tak kurang. Kita dikhabarkan hampir 28 bilion. Yang tu saja nak bina sekolah berapa puluh huti, berapa ratus huti. Nak bina masjid kalau harga 5 juta sebiji, tak sekira lah berapa. Nak bina hospital, nak beri sponsor kepada anak-anak belajar, nak bina pula pekerjaan-pekerjaan baru, berapa banyak kita dapat. Tapi kerana ketirisan, tuan-tuan, ini cerita bukan cerita baru. Baru ni sendiri pun saya dengar PM cakap depan direct, kita menentang risuah.
banyak kali ni kita menentang rasuah. Dia ambil maklumat daripada Perdana Menteri India Modi, dia ambil maklumat daripada Britain, dia ambil maklumat daripada negeri-negeri yang lain, negara yang lain. Dia kongsi maklumat bagaimana nak supaya kita menganggap rasuah ini jijik dan menganggap ianya keji. Tuan-tuan, inilah cabaran kita. Kalau kita bersih sifat yang tu, insya-Allah naik. Kita naik, tuan-tuan. Poin yang seterusnya, dalam bab kita kerja, tuan-tuan, suka saya nyatakan bahawa kerja-kerja yang hebat ini kita kena jadi profesional. Kita kena buat biarlah yang terbaik. Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu abdan iza amila amalan ayyutkina. Allah suka sangat seorang hamba bila dia buat satu kerja, dia itqan. Be professional. Dia buat, dia hebat. Tuan-tuan, kita perlu orang macam ni. Kita perlu ahlul ikhtisas. Hebat betul-betul. Ada satu hari tu saya dijemput oleh wakil kedutaan Australia, nak tanya hak kita lah, hak pejabat mufti, pandangan tentang ini. Hamba pergilah dekat dengan Lee Meridian, dekat dengan Hilton, kat situ lah, dekat apa situ panggil Central, KS Central gitulah kok situ. Saya masuk duduk bilik khas meeting. Datang seorang Cina, akak air teh je mau air teh. Tuan-tuan, macam mana dia tuang kat saya air teh? Dia tak tuang gini. Air teh ni duduk atas belakang ni, syung pusing syung macam akrobat dah. Tak, barulah boleh minum. Saya rasa upah pusing tu kat RM10 kot dah. Dia nak tunjuk skill dia, tapi kena pandai, tuan-tuan. Kalau tak pandai tak boleh. Ada orang tu duk main roti canai ni, syung lambung kena atas muka perempuan. Wah, mesti dapat percuma, silap-silap penampar percuma pula. Skill, profesional ni penting. Tengok dia boleh buat dengan baik. Kita masuk mahkamah, kita kalah. Kita nega, kita kalah. Kita susung atur ekonomi, kita kalah. Kita rumah tangga nak kata keluarga bahagia, nampak macam tak bahagia. Kalau kita tanya, Ji, keluarga Ji bahagia tak? Bahagialah. Soh tak bahagia. Jadi nak bahagia siapa? Kerja kita. Silap-silap dia tanya, dan kau bahagia ke? Kita jawab, aku pun tak bahagia juga. Contoh, nak ceritanya apa? Payah. Sebab tak profesional. Kita perlu orang macam ni. Orang kerja. Berapa banyak kerja bertangguh, dek masa kita biarkan. Saing je, jawab. Saya selalu ulang. Saya kata apa? Orang yang hebat, masa sikit dia boleh selesai banyak kerja. Orang yang malang, masa banyak, sikit kerja pun tak selesai. Orang yang malang, masa tahu. Tunggu Syekh lu. Wait and see. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar seorang tu bercakap, nanti kita buat akan kita buat tak percaya. Sebab kalimah nanti tu bila tak tahu. Nanti, esok nanti, lusa nanti, minggu depan nanti, bulan depan nanti, semua nanti. Tapi kata saya buat sekarang, okey. Saya nak sebut satu kisah.
seorang doktor pakar, doktor maksud saya kaunselor yang hebat, namanya Dr. Sadler. Dr. Sadler ni tuan-tuan, pengalaman yang cukup banyak dalam memberi kaunseling kepada macam-macam orang. Satu hari datang seorang lelaki, ada appointment, duduk depan dia nak sampaikan hajat dan isu. Dr. Sadler dengar, tengah nak bercakap, telefon meja bunyi. Zaman dulu tak ada lagi handset telefon. Dia pun pergi. Dia pun jawab, okey, saya selesai sekarang. Dia pun selesai. Hak jenis post, hak jenis bagi tahu kawan suruh pergi, hak jenis kena dispatch, pergi dispatch. Dia pun masuk. Okey, ceritakan. Bunyi lagi telefon. Okey, kita selesai sekarang. Semua selesai sekarang. Dia duduk telefon. Kalau kita apa jawab? Tunggu luar, saya sibuk Tangkang. Petang kita tak ada situ. Tak lain pula. Dia tu jawab. Dan 4 kali, 3-4 kali, orang yang dengar ni kata, tuan doktor, masalah saya selesai dah. Kalau kita gak ngamuk tu, malah aku. Dia kata, biar betul, belum bentang selesai. Ya, selesai dah. Bukan sinis, benar. Cuma satu je doktor, boleh tak saya masuk bilik doktor? Dia pun tu masuk. Doktor pun kata okey, masuk. Ni tempat pertemuan lain, bilik dia lain. Sekejap masuk, dia tengok sekejap. Tu dia pun pulang. Terima kasih doktor, bayar jurang fee, balik. Sampai berapa minggu lagi lepas tu dia telefon balik, tuan doktor, saya yang bertemu hari tu nak petang tak sempat tu boleh tak kita nak buat appointment sekali lagi? Boleh? Iyalah, bayar. Okey ya. Temu di mana? Kita temu di luar lah, kedai kopi apa, kopi tiam ke apa. Tapi ini bukan Malaysia lah, Amerika. Okey. Dia pun janji. Bila temu pada waktu hari kejadian dan tempat, duduk dia pun mari. Dia pun jawab salam dengan doktor, muka dia senyum. Dia kata, doktor, you know siapa saya? Tak kenal, sebab belum petang lagi. Tak tahu lagi. Tak ada mukadimah pun baru ni. Dia kata, untuk pengetahuan doktor, saya ni adalah tycoon. Saya ni GM, satu syarikat konglomerat yang terbesar di Amerika. Saya punya masalah, filing saya banyak sangat, bertimbung-timbung. Kalau Alung mari pun boleh sembunyi belakang file tu. Banyak. Jadi bila file banyak, akhirnya tak muat satu meja. I am the boss. Jadi saya beli meja lain, penuh juga. Masuk pula satu lagi file, penuh juga meja. Saya buntu. Tapi bila saya datang kat doktor, saya belajar satu benda. Poin yang terbaik namanya jangan bertangguh. Saya buat hak mana orang Jepun kata 5S tu, CC, CP, Sapoh, semua sekali tu, susung apa-apa, kita buat. Akhirnya file-file tu selesai, meja tu saya boleh bagi pada sahabat-sahabat saya, hidup saya tenang. Terima kasih doktor. Tujuan saya masuk kat bilik doktor tu, saya nak tengok doktor ni orang yang serupa biking ataupun tak. Saya tengok bukan. Doktor adalah orang the best. Doktor cakap, doktor buat. Sebab itu doktor berjaya. Saya praktis ilmu itu, akhirnya saya berjaya. Poin yang saya nak sebut, moral story-nya, Islam ajar lama dah. Nabi bersabda kepada sahabatnya Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab yang kecil, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah hidup kamu di dunia ni seperti orang asing ataupun orang musafir. Abdullah ibn Umar yang umurnya 15 tahun masa tu atau kurang sikit. Apa dia faham kata-kata Nabi? Dia faham luar biasa. Dia faham, dia nyatakan kepada anak-anak murid dia selepas itu, maksud kata Rasulullah SAW ini ialah iza amsayta fala tantazir sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa wa khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limautika.
Kalaulah kamu waktu petang, jangan bertangguh waktu pagi. Kalau kamu waktu pagi, jangan bertangguh kepada waktu petang. Ambillah masa sihatmu sebelum sakitmu. Ambillah masa lapangmu, masa hidupmu sebelum matimu. Artinya, jangan bertangguh. Rugi kita. Sesal kita dalam hidup. Poin ini saya rasa penting. Satu 3-4 bulan dulu, 2 bulan lepas saya bertemu dengan Tuan Mahathir. Bila saya temu Tuan Mahathir, saya hadiah dia satu buku, Masa Peliharalah. Tuan-tuan sebelum balik ni beli buku ni, ada luar belakang. Masa Peliharalah. Saya tunjuk bab ke-8, nama dia Tuan Mahathir dan Jaga Masa. Dia baca, senyum dia. Dia tengok saya, kita buat. Saya cerita tokoh-tokoh luar, barat, timur, orang Islam, zaman dulu, zaman mutaakhir, macam mana mereka jaga masa. Kalau dari segi kerja, hebat-hebat. Tuan Mahathir, tuan-tuan, kata Siti Hasmah kadang-kadang pukul 5 pagi baru tidur, 3 pagi duk belek fai. Kita kalau hari pukul 6 petang dah relax berada, macam esok tak ada lagi ke Allah, dah lalu. Jaga kesihatan sikit. Akan kita kan, bukan orang lain, saya pun gitu. Kadang saya kena tidur, saya kena berehat. Malah saya buat satu buku bertajuk Al-Kafi Syarah Hadis 40. Tuan-tuan tahu berapa lama saya buat ni? Hadis 40 saya nak buat ni. Hak kita belajar kitab-kitab ni antara buku the best seller sekarang. 20 tahun. Sebab apa? Sebab saya buat sehari, saya berehat 18 tahun. Malah. Tapi akhirnya siap juga. Tak comel lah, patut boleh siap awal. Sebab kita tak tersusung masa. Di sini saya, dalam buku ni saya tekan sangat bab masa. Tekan sungguh-sungguh. Saya kata, saya pernah pergi dekat dengan seorang profesor di universiti, depan pintu bilik dia tulis, matematiklah kamu sebelum kamu dimatematikkan. Oh wow. Matematiklah kamu sebelum kamu dimatematikkan. Saya terkejut. Kita umur 60 tahun, kita tidur 30 tahun. Ini tak termasuk tidur dalam majlis ni lagi. Tambah pula. Kita duduk dalam tandas 12 tahun, tuan-tuan. Saya tak cakap orang lain, saya ni ada dah penyakit kecil manis, darah tinggi. Ni ramai kot muka-muka ni nampak kecil manis, darah tinggi. Selalu kita tandas. Selalu dia berhenti tak tandas. 12 tahun kita duduk dalam tandas. Capur mandilah. Artinya 1/5 umur kita. Duduk atas meja makan 15 tahun. Ada makan apa ni tak? Saya tengok pun saya tahu. Tapi minta maaf, saya terpaksa pergi dulu. Maknanya tuan-tuan, nak ceritanya itulah masa. Apa kita buat? Demi masa saya selongkar, saya tengok Allah. Bila baca kita tengok Ibnu Jarir At-Tabari, beliau meninggalkan lebih 350,000 helaian kitab yang dikaryakannya. 350,000 nulis. Bukan perkataan. Tengok Imam Ibnu Asakir karang kitab tarikh 80 jilid. Sejilid itu bukan 20 muka surat, mungkin beratus muka surat. Kita ambil tokoh Imam Syafi'i khatam Quran 2 kali sehari pada bulan Ramadan. Kita 2 tahun sekali tak lepas. Minta maaf cakap, bukan orang lain, saya pun sama. Tuan Mahathir, saya Sadiq, dia kata awak lewat 7 minit. Janji. Kita cerita. Dia tanya isteri dia, Siti Hasmah, berapa minit? 10 minit. Dia duduk tunggu luar nak beli barang di Langkawi. Cukup 10 minit dia pergi tanya, 10 minit lah ni. Jaga masa, tuan-tuan. Jaga betul. Kita relax je, tak ada masalah apa.
Inilah yang saya nak sebut. Banyak lagi lah contoh-contoh tokoh barat pun saya tak nak sebut, tapi saya nak kata isu yang apa yang saya bentang kepada tuan-tuan, sebenarnya saya telah karang satu buku ke arah kepribadian yang unggul. Sebenarnya saya ni tak payah ceramah tuan-tuan, bawa buku je, baca je tuan-tuan. Kena rajin je lah, baca je, faham apa hasrat kita sebenarnya. Yang saya naknya ialah bila saya sebut-sebut macam ni, wal'iyazabillahi min zalik, saya tak kata dan saya tak tuduh saudara-saudara, saya patahkan ucapan-ucapan saya ni kembali pada saya sendiri. Maksud saya, apa yang saya katakan ni, saya bertekad kalau boleh saya nak buat. Apa yang saya cakap, saya nak buat, walau macam mana pun saya nak buat, biar walau macam mana pun, insya-Allah. Itu hasrat kami. Sebab itulah mereka yang berjaya, mereka terpaksa memahami dengan sebaiknya. Jadi saya rasa sekadar itulah tazkirah saya pada malam ni. Sebenarnya saya nak panjang, saya nak makan sama dengan Datuk Pengarah, Ketua Pengarah. Tapi tak apa Datuk, lain kali saya pergi ke pejabat Datuk jamu saya, insya-Allah. Tapi yang ni tahu, saya minta maaf sangat, kebetulan saya dengar Tan Sri Hassan Azhari meninggal dunia. Saya buat dah dalam Facebook saya tadi, on the way ke sini tadi. Jadi saya fikir saya kena pergi ziarah dia sekejap, keluarga dia. Untuk malam ni juga, esok jadual saya pun nampak penuh dan padat, saya tak dapat nak pergi. Jadi saya pun qasar jamak dah semayang. Saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Buku-buku yang saya sebut ni ada diskaun, di belakang sana ada dijual tuan-tuan, ada sahabat-sahabat kita bawa. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan, dan saya juga mempelawa Datuk Ketua Pengarah, staf-staf Kanang. Cuma doktor selalu datang ke pejabat saya. Sila datanglah pejabat saya, nanti kita hadiah buku-buku yang sesuai di pejabat kita, seperti Isyak Al-Fatwa dan juga Bayan Linnas dan seumpamanya. Dan insya-Allah hubungan Jabatan Uku dengan pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pun saya cuba nak akrabkan. Dan saya ucap terima kasih atas kesudian jemput saya, walaupun saya bukanlah orang yang berkeahlian untuk bincang tajuk yang cukup besar ni. Mohon maaf bahasa yang saya guna tak tersusun pada malam ni, dan saya lebih bersantai sesuai dalam tempat surau macam ni. Jadi kalau nak serius sangat, rasa mungkin pada tempat yang lain, pada medan yang lain. Sekali lagi mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.